Selamat pagi dan salam sejahtera. Terlebih dahulu cikgu nak ucapkan terima kasih kerana anak-anak masih sedia untuk mendengar PDPR cikgu pada hari ini. Tajuk PDPR kita pada hari ini adalah menangani konflik identiti diri asas pembentukan personaliti, itu unit 14 muka surat 171. Sebelum kita pergi lebih jauh, cikgu suka cerita nak terangkan tentang ada 6 objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama, definisi konflik identiti diri murid sebagai remaja. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi konflik identiti diri sebagai remaja. Yang ketiga, cara mengatasi konflik identiti yang dihadapi oleh golongan remaja. 4. Kepentingan menangani konflik identiti diri. 5. Perasaan di dalaman apabila berjaya menangani konflik identiti sebagai remaja. Dan yang terakhir, penyelesaian konflik identiti mengikut cara yang betul ataupun tepat. Kita pergi yang pertama, itu tentang definisi konflik identiti. Apa yang anak-anak tahu tentang konflik identiti? Okey. Konflik identiti bermaksud perselisihan, perbezaan, pertentangan dalaman diri individu. Dari satu individu dengan individu yang lain mempunyai perbezaan. Ini akan menimbulkan sesuatu perkara yang tidak menyenangkan. Itulah bila berlaku perbezaan pendapat. Okey. Kemudian cikgu nak pergi seterusnya kepada faktor yang boleh mempengaruhi identiti diri murid sebagai remaja. Ada 6 perkara yang boleh mempengaruhi identiti murid, yang boleh mempengaruhi konflik identiti murid. Okey. Yang pertama adalah kurang penghayatan agama dan nilai-nilai murid. Sebab itulah remaja yang kurang agama, jarang pergi ke gereja, jarang buka Injil, jarang buka kitab-kitab agama, dan mempunyai nilai-nilai murni yang rendah, mudah terlibat dengan masalah sosial yang boleh merosakkan diri. Sebab itulah ingat, hari Sabtu, hari Minggu, kalau tak ada PKP dah selesai, pandemik dah tak ada, ikutlah ibu bapa ke gereja atau church ataupun ke kuil. Okey. Yang kedua, tidak mempunyai jati diri yang kuat. Remaja yang tidak mempunyai jati diri atau pendirian, ini penting, stand, kita ada pendirian yang kuat, mudah terjerumus dengan konflik identiti diri kerana gagal untuk mengawal diri sendiri. Itu penting. Perasaan ingin mencuba dan ingin tahu yang tinggi dalam diri remaja. Seperti mana yang kita tahu, remaja masa kini mempunyai keinginan yang tinggi untuk mencuba sesuatu yang baru, sehingga akhirnya melanggar etika dan norma-norma kehidupan. Ini mesti anak-anak kawal benda ini. Selalu berasa tertekan. Okey, remaja yang terdorong untuk melakukan sesuatu perkara di luar jangkaan apabila berasa tertekan. Bermaksud bila dia stres sedikit, dia akan buat sesuatu di luar dugaan. Ambil contoh, remaja yang saya bawa bila stres, dia marah, dia pecut sampai 120, 130. Itu yang bahayanya. Sesuatu yang di luar dugaan bila tertekan. Yang seterusnya, pengaruh rakan sebaya. Itu pengaruh daripada rakan-rakan di sekeliling kita, kerana tiada pegangan dan matlamat hidup yang jelas. Sebab tu sering kali cikgu cakap, kalau nak selamat jadi seorang murid, berkawanlah dengan rakan-rakan dalam kelas atau rakan-rakan sekolah. Selamat, kerana hala tuju dan matlamat kita sama, nak berjaya dalam PT3, nak berjaya dalam SPM. Kalau
berkawan dengan orang yang dah terlampau dewasa, orang yang tak bekerja, agak sukar nanti. Bukan tak bagus, sukar nanti sebab hala tuju dan matlamat kita berbeza dengan rakan tersebut. Dan terakhir sekali, pengaruh media masa. Remaja mudah terpengaruh dengan drama dan filem-filem yang berunsurkan keganasan dan percintaan. Ini yang kita takut. Dia sikit-sikit nak ikut. Tak kira lah drama Korea ke, drama apa ke, kita kena kawal. Sebab kita mudah terpengaruh kalau remaja. Okey, cara untuk mengatasi konflik identiti diri. Ada 6 cara macam mana kita nak nak mengatasi konflik. Yang pertama, kita mesti mengamalkan gaya hidup sihat dan positif. Itu yang paling penting. Yang kedua, berkawan dengan individu yang ini cakap individu yang positif, berkawan dengan rakan-rakan sekelas, sebab rakan-rakan sekelas semua berfikiran positif. Ada matlamat nak lulus SPM, matlamat nak lulus PT3, matlamat nak cemerlang dalam KK, matlamat nak berjaya. Itu rakan-rakan positif. Selalu mengamal dan menghayati ajaran agama dan seterusnya, berfikiran positif dalam menangani sebarang masalah. Sebab itulah sentiasa berfikiran positif dan jangan mengambil langkah-langkah yang mudah. Dan yang terakhir, tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan adat dan budaya dalam masyarakat dan seterusnya, mengeratkan hubungan kekeluargaan. Ini yang paling penting. Kalau kita ada masalah, jangan sikit-sikit baru kenal orang tu dah nak cerita dengan girlfriend masing-masing. Cerita dengan ibu bapa ataupun adik-beradik. Okey. Di antara kepentingan menangani konflik identiti diri adalah kenapa kita perlu kepentingan dia. Kepentingan menangani konflik identiti ada 5, iaitu untuk mengeratkan hubungan dengan orang lain, terutamanya hubungan kekeluargaan, untuk mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang kurang baik ataupun negatif. Itu kepentingan yang kedua. Yang ketiga, untuk menikmati kehidupan yang lebih tenang, seronok dan bahagia. Dan yang keempat, paling penting, memelihara imej dan maruah diri, keluarga dan komuniti. Dan terakhir, untuk disukai oleh orang ramai. Itulah antara 5 kepentingan. Dan kesimpulan yang boleh cikgu nyatakan adalah murid pada zaman remaja pada zaman kini merupakan sering mengalami perubahan yang cepat dan drastik dan banyak menempuhi pelbagai cabaran, terutamanya di dalam zaman pandemik COVID-19 ini. Dan remaja mestilah berjaya menjadi individu yang matang dan boleh menyumbangkan kepada kesejahteraan masyarakat dan negara. Dan remaja mestilah pandai menghayati dan boleh memahami, mengamalkan nilai murni seperti rasional, berani, berdikari dan jujur dalam membentuk individu yang berketerampilan. Itu saja untuk hari ini dan cikgu ucapkan terima kasih dan sila baca link di bawah. Terima kasih.